ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang sangat disayangi Tuan Imam dan Bilal, seterusnya para jamaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keizinan kepada kita untuk duduk di dalam rumah Allah, surau yang sangat mulia ini, dalam satu majlis ilmu ataupun majlis ceramah atau apa saja yang kita panggil, majlis yang menyebut nama Allah, menyebut hukum Allah, mengingatkan akan manusia kepada Allah, adalah majlis yang sangat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak mau syukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk duduk di atas surau rumah Allah ini? Kerana pada masa yang sama ramai di kalangan umat manusia yang beragama Islam tidak berjaya sampai ke rumah Allah, sekalipun dilaunkan azan beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Maka kita dipilih oleh Allah untuk dapat hadir ke rumah Allah. Maka jutaan terima kasih dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana memang janjian Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir zaman, di kalangan hamba-hambanya, majoriti yang ramai adalah umat yang lalai, yang tidak mengetahui. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu sesungguhnya tak berti ke benda. Mereka tidak faham laungan azan. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Walaupun mereka dengar, maka samalah dengan kambing yang dengar jeritan tuannya. Samalah dengan lembu yang dengar jeritan tuannya daripada bawah lembah, turun daripada atas lembah. Bukan mengambil faham semata-mata dengar sahaja, tetapi tidak memberi kesan sedikit pun di dalam. Terima kasih kerana sudi menjemput saya yang dhaif ini untuk memberi sedikit tazkirah. Sekurang-kurangnya dapat kita ambil sedikit iktibar atau memberi guna, kalau tidak pun hari ini, untuk masa-masa yang akan datang. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya beri peringatan itu sememangnya memberi guna kepada orang-orang yang beriman. Bila datang bulan Rabiul Awal, maka yang cepat, yang segera datang di dalam hati-hati orang Islam, iaitulah sambutan Maulidur Rasul atau Maulud Nabi. Sebenarnya menyambut Maulidur Rasul ataupun hari lahirnya Nabi dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada Nabi yang agung, Rasulullah SAW, tidaklah hanya untuk di bulan Rabiul Awal sahaja. Sayogianya kita ingat kepada Rasulullah SAW siang dan malam, 52 minggu setahun, dan sepanjang zaman, dulu, kini dan selamanya. Bukan setahun sekali.
sebagaimana tahun sekali kita mengerjakan ibadah puasa. Ingat kepada Nabi selayaknya pada tiap-tiap hari. Maka jangan kita tunggu datangnya Rabiul Awal untuk ramai-ramai ingat kepada Nabi. Tetapi bila datang Rabiul Akhir, maka Nabi entah ke mana. Kerana bangkitnya Nabi SAW adalah tanda diutusnya Nabi akhir zaman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata setengah ulama tafsir, tiadalah kami lahirkan akan kamu wahai Nabi ke dunia ini melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Lahir Nabi sebagai rahmat, hidup Nabi sebagai rahmat. Sekarang Nabi meninggalkan umat, tetapi tidak ditinggalkan dengan begitu saja. Ada dua permata yang seharusnya umat berpegang teguh setelah ketiadaan Nabi SAW, iaitu Alkitab dan Sunnah. Barang siapa yang patuh pada ajaran Allah dan ajaran Rasul, mereka inilah orang yang sebenarnya mendapat kejayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Barang siapa yang taat kepada perintah Allah, yakni Quran, dan kepada perintah Rasul, yakni sunnah ataupun hadis, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya telah menanglah ia, akan sebagai menang besar. Ini kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki iaitu menjadi umat yang patuh kepada ajaran Quran dan hadis. Barang siapa yang telah patuh kepada ajaran Allah, ajaran Rasul, maka tidak ada lagi kemenangan yang selayak baginya melainkan fauzan azima, menang yang paling besar. Maka ada kekalahan-kekalahan yang lain adalah dianggap kecil belaka. Allah Ta'ala tambah dengan azima, bukan fauza saja, tetapi fauzan azima, kemenangan yang sangat besar. Maka kekalahan-kekalahan di dalam perjuangan sedikit pun tidak memberi bekas di dalam hati orang-orang yang beriman, kerana kita yakin dengan janji Allah, faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya telah menang sebagai menang yang sangat agung, menang yang sangat besar, menang yang tidak ada tandingnya. Jadi jangan kita ingat kepada Nabi dengan ketibaan bulan Rabiul Awal, musim Maulidur Rasul sahaja, tetapi ingatlah sepanjang masa, kerana Nabi lah bintang hati kita yang kita puja selama-lama ini. Kita lebih kasih kepada Nabi mengatasi kasih kita kepada diri kita, mengatasi kasih kita kepada ibu bapa, anak, isteri dan sahabat handai. Kerana tidak sempurna iman seseorang jikalau ada lagi yang lebih kasih kepada batang daripada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tahun yang orang-orang Arab jahiliyah panggil tahun gajah. Kerana pada tahun lahir Nabi, tentera bergajah yang dipimpin oleh Tan Sri Abrahah menyerang kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan akan masjid Allah, iaitu Baitullah. Walaupun besar angkatan tentera Abrahah dengan tentera gajah, dengan kereta kebal kalau zaman ini, tetapi ditewaskan oleh Allah Subhanahu Taala dengan burung yang sangat kecil. Afala ta'qilun, sepatutnya kamu mengambil pengajaran, kamu fikir perkara ini, di mana kekuatan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenar hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di sisi makhluk. Oleh itu kita lepaskanlah segala pergantungan kita kepada makhluk, kerana makhluk itu pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada pada alam ini pasti binasa. Kita bergantung sepenuh hati kepada Tuhan yang hayyun la yamut, yang hidup, yang tidak akan mati selama-lama. Maka sesungguhnya kita telah berpegang dengan pegangan ataupun dahan yang sangat teguh.
Tentera bergajah menyerang Mekah dengan gajah yang nama Mahmud. Kita kenal belaka dah lah gajah. Siapa yang tak kenal gajah lagi boleh pergi ke pantai Batu Buruk. Gajah baru sapa petang kemarin, nak naik RM5. Tengok saja tak kena skepeng. Takut ada yang tak kenal gajah, takut kata ada tanduk ke buana ke. Ada kita tengok. Tak salah kita tengok gajah. Hiburan ni dia ada sakatam dalam Islam. Bukan semuanya diharamkan oleh Islam. Hiburan yang tidak ada di dalamnya unsur-unsur yang haram, maka dibenarkan oleh Allah. Kalau setakat tengok gajah tak ada masalah. Pandai diwak mari gajah sesuai dengan bulan Maulid Rasul, supaya kita ingat Nabi lahir tahun gajah. Dah siapa wak mari gajah dah ingat juga kepada lahir Nabi, berat nanang. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Setelah berbulan-bulan kesusahan, ibunya Siti Aminah mengandungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Kita beranak, ayah ada, mak ada. Nabi beranak dalam keadaan yatim. Kerana itu Nabi sangat kasih kepada anak yatim. Kasih sangat Nabi ke anak yatim, kerana dia sememangnya anak yatim. Lahir dalam keadaan tak ada ayah. Ayah ni tempat bergantung. Kalau binatang ni, kalau dia lahir tak ada mak, baru panggil yatim. Manusia tak ada ayah dipanggil yatim. Tak ada mak tak panggil yatim. Tak. Kita pernah dengan nikmat di dalam rumah tangga, dibesarkan oleh ibu dan ayah yang tercinta. Nabi dalam keadaan tak ada ayah, tak kenal muka ayah, tak je dengar suara ayah, dan ayah pun tak sempat tengok. Sebab itulah Allah memberi balasan kepada kesusahan ibu-ibu yang mengandungkan akan anak. Dapat pahala besar. Tak susah dah. Tak susah. Tambah dah hamba beranak, susah sangat. Waduh. Boleh pahala. Bukan muslimat sini. Muslimat kat lain. Losong tu, losong peri. Ni losong Haji Su tak? Bukan. Tambah dah hamba rohak sangat. Anak duduk dalam perut. Tak. Memang dah rohak. Tak. Tetapi balasannya, kalau sabar, sabit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah untuk melahirkan zuriat. Ayah tak jadi apa. Tak. Ayah tengok saja je. Kalau ayah mengandung tak tahu. Buahnya gamuk tak tahu. Tak. Ayah mengandung. Tengok. Apa dia perut besar nak tu? Dia kekek. Tapi tak berlaku lah orang lelaki mengandung. Tak. Susah anak duduk dalam perut. Terlebih susah apabila keluar daripada perut. Bila besar, paling susah. Orang yang mati anak dalam perut kena letak nama apabila kandungannya sampai 4 bulan. Ingat tu. Kita ulang semua tak apa. Tak. Gini kabar. Tak apa kabar tak. Letak nama kalau ada anak mati dalam kandungan, tetapi kandungan telah sampai 4 bulan. Kerana kata ulama-ulama, bila sampai 120 hari anak janin dalam kandungan, maka datang malaikat meniupkan roh, maka hidup. Tiap-tiap anak yang telah ditiupkan roh pasti bangkit di padang mahsyar nanti. Maka kalau tidak ada nama, maka susah nak panggil budak tu anak siapa ni. Jadi maksud Nabi suruh letak nama, termasuk anak yang mati dalam kandungan, dan kandungan itu telah pun sampai 4 bulan, iaitu 120 hari. Dah kalau lama dah mati, boleh lagi letak nama. Balik lagi letak nama, tak ada masalah. Ayah dia abah letak nama. Bukan mak ni memberi cadangan. Kita tak mak letak nama. Ayah molek dah pilih dah nama. Tak, ayah pilih dah nama Abdul Syukur. Tak, umpamanya. Tak boleh ke ayah, boleh ke mak. Mak nak juga. Ikut mak lah nama budak tu. Idris. Mak ni memberi cadangan. Biar kita faham boleh. Tapi kita ni jadi terbalik pekerjaan. Pasal apa? Pasal ikut adat. Tengok orang nak nikah kan, ayah setuju dah.
Mak tak kenal, tak jadi. Siapa dia wali? Siapa wali? Kita tengok dalam kitab fiqh ada wali mak. Boleh jadi wali mak? Tak boleh. Dan yang kita beramal, orang panggil balik paing. Paing buka mulut tak ke bawah, memang jatuh tepuk atas mati. Dia panggil nampak. Balik paing. Ayah yang mengatakan setuju atau tak setuju, yang menetapkan ria belanja. Bukan mak memberi cadangan. Itu kuasa wali. Tapi kita tak ingat siapakah wali. Mak menjadi wali. Ayah jangan capur tangan ni ayah. Malam ni orang nak mari masuk Minang nak letak harga, mu duduk tanah. Duduk tanah ayah. Tanah orang gulung kok daun. Itulah ayah tu kecil macam Doraemon. Oh tengok. Mak besar sikit tinggal pada kerek telaga. Tak ada apa-apa. Jadi kita ni tak tahu hujung pakar. Tak tahu hujung pakar. Pasal Allah bisa menang biasa. Sama-sama gitu. Jadi kita ubah balik. Ubah balik kembali kepada Islam. Ayah menjadi wali. Mak duduk dapur main dengan wali. Dia bukan jadi wali. Baik. Balik kepada Maulidur Rasul. Nabi dilahirkan dalam keadaan ayah telah tiada setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan satu mimpi kepada Siti Aminah binti Wahab, iaitu bermimpi jumpa dengan dua orang laki-laki yang berpakaian putih. Dua orang laki-laki ini memberitahu Siti Aminah bonda Nabi, anak dalam kandunganmu ini akan jadi orang besar. Ini diceritakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab sirah beliau. Kemudian Siti Aminah bonda Nabi lihat keluar cahaya daripada bajunya dan naik ke langit, pecah bertaburan cahaya sehingga terang bumi ini. Kata Siti Aminah, sungguh terang sehingga aku dapat lihat di utara istana Raja Busra yang terletaknya 1000 batu di Syria, di Syam. Maknanya ini mimpi yang solehah. Ar-ru'yatus solehah. Mimpi yang ada takbir. Takbirnya kata ulama-ulama, anak ini akan memberi jasa dan rahmat kepada sekalian alam, kerana alam yang begitu luas, padahal gelap gulita menjadi cerah apabila pecah di langit setelah keluar daripada perut Siti Aminah bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita ambil pengajaran, iaitu orang yang macam ini ketika lahirnya, tidaklah sepatutnya sekali-kali kita engkarkan akan dia, iaitu jangan sekali-kali kita tolak Nabi kita. Kita engkar kepada perintah Nabi kerana istimewa benar setengah daripada ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah, juga termasuk dalam ar-ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Ulama-ulama berkata, termasuk Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata mimpi ni ada 3. Yang pertama ar-ru'yatus salihah, mimpi soleh, mimpi baik. Yang kedua mimpi syaitan. Yang ketiga igawan sahaja. Mimpi soleh ni mimpi yang ada takbir, seperti mimpi Siti Aminah. Dan tidak mesti berlaku pada orang soleh, kadang-kadang berlaku pada orang fasik, yang Allah Ta'ala nak memberi iktibar kepada dia. Orang jahat sangat, Allah Ta'ala nak ubah dia jadi baik dengan dapat mimpi yang soleh. Biasa berlaku. Mimpi jumpa Nabi, mimpi naik ke langit, bukan yopeng. Hak tu suai mimpi, faham? Mimpi tengok syurga neraka, mimpi jumpa ulama, mimpi pergi ngaji, mimpi semayang jemaah, dan macam-macam lagi lah. Mimpi-mimpi yang baik, semuanya memberi guna dan ada takbir, yakni tafsirnya masing-masing bagi orang yang pandai tentang tafsir mimpi. Di antara ulama yang terkenal dengan takbir mimpi, iaitulah Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, yang telah meninggalkan sebuah kitab besar dalam mentadbir mimpi.
Dalam suatu malam ketika Bilal ibn Rabah, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal ibn Rabah tidak lagi azan di masjid Nabi. Kerana sedih ketiadaan Nabi, Bilal letak jawatan. Bila wafat Nabi, Bilal letak jawatan. Tengoklah, terlampau kasihnya kepada Rasulullah, tak mahu lagi menjadi tukang azan. Suatu malam dia bermimpi. Dia duduk jauh daripada kota Madinah setelah Nabi wafat. Bilal bermimpi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, tidakkah kau kasih lagi kepada aku, wahai sahabatku? Kata Nabi SAW dalam mimpi. Ini mimpi solihah. Sebab Bilal tak mengarut macam kita, barang-bang. Tak. Bilal kata, kenapa Tuan berkata begitu? Nabi menjawab dalam mimpi, Tuan sudah tidak ziarah ke kuburku. Maka bila bangun daripada tidur, Bilal menangis teresok-esok. Dan esoknya berangkat ke Madinah, terus melawat ke makam Rasulullah SAW. Dan bila meninggalkan makam, berjumpa dengan cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husin. Dan Bilal cium sepuas-puasnya, kerana teringatkan datuknya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjumpa dengan seorang sahabat yang lain yang telah tua. Kata sahabat tersebut, aku mahu kau azan sekali pada hari ini, supaya dapat aku ingatkan kembali saat gembiranya kita bersama Nabi. Maka bila masuk waktu zuhur, Bilal ibn Rabah melaungkan azan di Masjid Nabawi setelah bertahun-tahun tidak azan. Allah Rabbi, suara Bilal. Suara Bilal ni paling kuat. Disebut di dalam kitab Sirah Ibn Hisham, bergegar kota Madinah. Tak pakai speaker. Kita tu bila pakai speaker, alik tanya kalau tak pun nak dengar. Dah 93 umur tu Bilal. Nak letak sayang nafas tu, mana baca juga. Nampak? Dilanda ombak tul sami, padahal tsunami bang tul sami. Nah, Islam globalisasi, mana bukan global, bahan global Krishna. Ini yang kata bergegar, katanya perawi hadis ganda Madinah sampai terkejut ahli Madinah. Gegar bandar. Allah hebat. Ini karamah, khamat. Orang panggil khamat. Khamat ni bukan jalan atas air. Jalan atas air laba. Tu. Ni asal jalan atas air khamat tu laba, Spiderman. Understand? Bukan hak terbang atas angin. Hak tu burung cek-cek. Ni melaungkan azan sampai bergegar kota Madinah. Ini karamah yang mencari adab. Orang lain tak boleh buat jika tidak mendapat keizinan daripada Allah. Ini pemberian Allah kepada wali-wali. Wali tak mesti boleh baik. Wali ni kekasih Allah. Kita wali kecil, iaitu tiap-tiap orang beriman, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sudah jadi wali kecil. Tak apa dah. Jangan jadi kuali je dah. Bang budak mari, ngajar budak mari, kuliah subuh apatah lagi, nama awal pada Tok Bilal. Tu tak ambuh tu. Tu kuali yang ni. Itu karamah. Tak? Maknanya kalau siapa tak boleh nak baca teks khutbah, letak jawatan lah. Tak pulang ke orang muda-muda pula. Tapi kalau umur walaupun tua, masih jelas khutbahnya, dapat semua orang dengar dengan jelas, maka tak ada masalah. Tak letak jawatan. Tunggu sampai 400 tahun tak apa. Umur tidak menjadi perkiraan. Ni siapa dah putih benda, siapa tanya makmum benda tak reti nak baca. Tak. Ini susah masalah. Apabila kita tidak buat kerja lillahi rabbil alamin, lil fulus, maka duduk bertahan situlah sampai bila-bila. Habis mata punah patok orang datang dengar khutbah.
Khutbah dah lah dak sedap sikit haram. Pakailah topi keledar. Pakai jangan tak pakai. Tidur habis. Muka hak mari muka tidur dah. Dapat kolek. Siapa tu? Tok Imam nombor 2. Tok Bilal nerak tu. Tapi bukan sini cerita ni di Kongo. Jadi bila bang terkejut penduduk Madinah berlari-lari mari tengok siapa yang bang, siapa yang azam begini hebat Allah Rabbi. Para sahabat menangis, tak payah tanya siapa kerana yang benar suara Bilal Allah Rabbi. Bilal yang hitam beletung, yang rambutnya macam takar buah anggur, yang hodoh pada pandangan ramai. Yang Bilal ni kalau mari minta anak dara kita kejar dengan batang menyapu. Kerana terlampau bodoh. Sebab kita ni buta mata hati. Mata kepala nampak, hati kita buta. Nak kepada dunia semata-mata. Bilal yang begitu hebat, tapi dah hitam, tak ada orang nak. Tengok hari tu lah berebut anak Bosnia. Tak ingat? Tahun 90-an. Dalam TV kata siapa-siapa penduduk yang nak ambil anak akak Bosnia sila ambil borang. Berebut hanya borang Kuala Lumpur. Sampai putus 2 dia borang. Dia comel anak Bosnia. Mata hijau, rambut perang, putih telepuk, pipi merah. Pasal nak kecomel. Bukan kerana kasih sayang kepada anak yatim kau. Dalil bila diberitahu anak Bosnia telah habis, tetapi masih ada anak Somalia, tembak lari habis. Pasal hitam beletung lapor gigi. Tak ada orang nak buat anak akak. Balik mula 2 kapan? Anak Somalia. Kita dia lebih ke comel saja. Tak ada guna. Al-jannatu lil muti', kata Rasulullah. Syurga itu untuk orang yang taat. Walau kana 'abdan, walaupun dia itu seorang hamba. Habasyia lagi pula hitam beletung. Kalau hamba yang hitam beletung tetapi dia taat kepada Allah dan Rasul, maka syurga tempat dia. Wan narul asi, neraka itu untuk orang yang derhaka. Walau kana sayyidan Quraisya, sekalipun dia itu seorang Said keturunan Rasulullah, walaupun dia daripada bangsa Quraisy, tapi derhaka kepada Allah, nerakalah tempat. Macam pak saudara Nabi, Datuk Patinggi Abu Jahal, Tan Sri Abu Lahab, pipi merah, tumit berkaca, keturunan Quraisy, setinggi-tinggi martabat di atas muka bumi. Afdalun nasi Arabiyyun, kata Nabi. Seafdal manusia Arabi, orang Arab. Afdalul Arabi, yang afdal di kalangan Arabi, iaitulah Quraisyun, bangsa Quraisy. Tengoklah, Quraisy sekalipun tetapi derhaka kepada Allah, maka tempatnya adalah api neraka. Wal-iyadzubillah. Dah kita Melayu je, dah dok turunan Nabi, dok Quraisy, jauh pula daripada Nabi. Baru bacang pun tak ada. Tiba-tiba lawan Nabi, lawan ulama, lawan Quran, lawan hadis, lawan jamaah Islam. Allahu Rabbi, alik sana pada neraka. Tapi dah bila iman dicabut daripada hati, tidak ada ketakutan kepada neraka. Tapi dia boleh kata kalau tak apa, kalau kita nak buat dosa, kita buat banyak-banyak, habis teh. Bila banyak sangat dosa, bila-bila mereka lapor gerang, lapor kita kuat dalam neraka, jemerang masuk dalam surga. Dia boleh buat cakap gitu. Allah lah, menjumpa lah, mengkuah lagi. Dia boleh buat gurau dengan neraka Allah. Sebab apa malaikat bodoh macam gemuk. Jadi malaikat gerang, lapor dia kuat, masuk surga. Lepas pada neraka, dia boleh gurau dengan ayat-ayat Allah. Jangan kita mempersenda-sendakan dengan ayat-ayat Allah. Man yastahzi bi ayatillah faqad kafar. Kata al-Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mempersenda-sendakan ayat-ayat Allah, maka sungguhnya telah menjadi kafir. Na'udzubillah. Jangan main. Nak gurau dia lain. Bila Bilal melaunkan azan,
maka sahabat-sahabat yang lain turut menangis kerana teringat kisah Nabi masa hidup. Ramainya yang menangis sehingga katanya perawi cerita ini tidak pernah berlaku sebegitu hebat tangisan sejak wafatnya Nabi. Hari inilah, iaitu hari Bilal azan sekali lagi setelah diminta oleh beberapa orang sahabat. Ini orang yang sangat kasih kepada Nabi SAW. Sebab itulah bukan selayaknya kita ingat Nabi pada Rabiul Awal saja, bahkan seterusnya selama 12 bulan, 24 jam sehari, 52 minggu setahun. Kerana dialah sebenarnya kekasih kita. Ibu bapa tak boleh tolong kita, kawan-kawan lebih lagi. Datuk penghulu apatah lagi. Raja-raja tak boleh tolong belaka. Anak pinak harta yang banyak, semua tidak boleh memberi pertolongan, melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada bermacam-macam syafaat pada hari kiamat. Maka apakah menasabah masuk pada akal kita meninggalkan untuk berbaik-baik dengan seorang yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat? Bodohlah kita. Orang yang boleh tolong kita pada hari akhirat, kita dah efek dekat. Kita dah efek kepada orang yang tak boleh tolong sikit pun. Tak usah kata badang mahsyar, kalau kita mati tak boleh tolong tu. Tengok mati ya. Seorang pemain golf yang terkenal, siang malamnya dia berada di padang golf. Hebat dia ni. Kayu golf batang 1000, 12 batang boleh naik haji. Bila dia mati, siapa semayang mayat dia? Tiger Woods, tak Imam? Surya jadi moped, jadi hamba dia. Dah pergi dah boleh, dia katanya upat. Tapi masa dia hidup, tidak ada masa nak pergi surau masjid, kerana sibuk bermain ke sana ke sini. Nah, seorang tokoh korporat, siapa yang urus, yang mandikan dia? Sama-sama korporat dia. Tokai kapal, bisnes kapal terbang, mandi mayat. Dah, orang kampung. Orang kampung lah. Masa hidup tak bergaul dengan orang bawahan. Nampak? Nabi SAW diutuskan la'ala khuluqin azim, atas akhlak yang paling agung. Nabi berkawan dengan orang kaya dan orang susah, tidak ada beza sama sekali. Kerana harta benda semua ni tidak memberi guna. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah dalam Quran. Tidak ada guna pada hari kiamat oleh harta benda dan anak yang ramai, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, yang kasih kepada Allah dan Rasul, yang tidak membawa dosa-dosa yang besar. Nabi pada tangannya anak kunci syurga, tapi orang tak mau ikut Nabi. Orang tak hormat kepada Nabi. Orang tidak besarkan Nabi. Orang belakangkan perintah Nabi. Orang lebih hormatkan orang yang pegang anak kunci bala raya. Ini pegang anak kunci syurga. Layak tak? Pada akal kita tak berbaik dengan ini. Rasulullah, siapa lagi? Penghulu anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala faqat. Kata Rasulullah SAW, akulah pemimpin, penghulu, ketua besar sekalian manusia anak Adam. Allah. Bukan pemimpin kampung, bukan pemimpin peringkat state, bukan peringkat sebuah negeri. Waladu sayyidi Adam, sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam. Semua manusia Nabi sayyid, penghulu besar, mana ketua besar yang kita tak boleh lawan. Sama ada kafir maupun beriman, mesti patuh kepada Nabi, tak kira siapa-siapa. Tiba-tiba sayyidu waladi Adam, ketua besar umat manusia, kita lekehkan dia dengan belakangkan akan perintah-perintah dia. Buat lebih kurang dengan suruhan-suruhan Nabi, lebih mendulukan suruhan-suruhan makhluk. Kerana apa? Kerana penyakit akhir zaman, takut mati dan kasih kepada dunia. Ini penyakit besar. Sebab itulah Maulidur Rasul bertepik menolong, selawat
Hak baca rawi berkembur air liur. Tetapi tak ikut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap ikut jalan-jalan yang bukan ditinggalkan oleh Rasulullah. Tak jadi apa kalau sambut Maulidur Rasul. Tengok Abu Jahal, dia merdekakan seorang hamba perempuan nama Suwaibah. Kalau Suwaibah yang sampaikan berita lahir Nabi ni, anak saudara dia. Kerana seronoknya lahir anak saudara, merdeka tu seorang hamba. Dan sembelih 7 ekor unta. 7 ekor unta. Unta ni Allah Rabbi. Kalau hak dak orang cetang 5,000. 7 ekor 35,000. Bukan unta barang, unta Mekah. Unta yang terbaik. Abu Jahal ni bapak kopra. Dia dah main unta-unta kopek-kopek macam unta padang larang. Faham? Unta yang bulu merah. Kalau zaman ni kau lapu belalang masjid. 7 buah masjid lapu belalang. Sedekah fi sabilillah. Bayar kita nak buat. Kita Maulidur Rasul, nasi dagang. Nah, tu agak-agak ada agak kali 4. Buah nasi daging ada agak lagi. Mosa tinyong. Ada makan ni? Ada? Ada tak apa lah. Tak ada jaga. Orang mula maulud tak ada makan. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang pada hari Maulidur Rasul dengan niat mengagungkan Rasulullah, dengan niat kerana kasih kepada Rasulullah, gembiranya datang hari lahir Nabi, maka dapat pahala yang ganjaran yang besar di sisi Allah. Kita beri makan. Sebab tu nak beri makan korang, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak balik modal. Tak balik modal. Nak beri makan korang, dia ada ilmu. Panggil orang tahlil apa semua, mesti faham molek. Tujuan apa? Kita beri makan jamu korang, pahalanya aku nak hadiah sedekahkan kepada ibu bapa aku. Orang cerdik. Ni makan-makan itu. Nah, jadi habis saja. 1,500 jangan main. Nasi biryani malah 7. Tu imam wirid pendek main isi. Pasal nama sekali ada juga. Subhanallah 3 kali. Hak malam kuih lapis tambah wirid. Malam nama tu imam tahu dah. Allahumma antas salam, tak ada amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Jember selalu rumah hati. Tahu dah dagang pak malau, nasi dagang buat cakap tu. Dapat bahan seropoh belah, selipas belah. Tok imam paling haliang. Kata imam sini, imam Jabal 3. Kat sini, sini lebih kurang tulis je. Makan. Kalau tak kena gaya, tak jadi apa. Buatlah ibadah, sedekah, kebajikan-kebajikan. Kalau tidak ada modal yang satu, maka tak jadi gawat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah mati ayat. Hanya sahaja tiada lain, bukan gurauan. Allah hanya menerima daripada orang yang takwa saja. Kalau tak ada takwa dalam hati, sudah kerja dah. Nah, tengok orang buat haji, pergi belaka buat haji. Kita kata mari buat umrah. Mari buat umrah tu, sakit lutut lah, betulah, begini gitu begini. Balik buat umrah, tengok dia duduklah kedah selendang. Boleh-boleh ada duduk pilih jubah. Bila daripada asal tu duduk betul dah niat, sampai sini tak boleh nak buat apa. Pergi nak melancong ada. Belabang ni belacang tak ada. Bayar mahal pada orang, belabang nak belacang. Pergi ke Mekah, buat haji nak belacang. Nak belacang balik kampung apa dah? Komplain pula nasi ayam tawar. Ni kita dengar. Nasi ayam tawar, komplain. Bila orang hidang. La ilaha illallah. Dia tengok jemaah lain tidur atas jalan. Turki, Iran, Iraq, Mesir, Yaman. Ayam buah anak tu, biar lokal. Tidur gitu atas kotak-kotak. Kita dah laikong, komplain pula. Bila air luar, itu kata bila air dalam. Sebab apa bila air luar senang dah. Siapa nak sepandai mu? Faham? Masuk dalam.
Ni cerita jemaah haji melancong. Siapa kata? Nabi SAW. Nampak? Yahujju aghniya'uhum linnuzhah. Buka dalam kitab Mu'jam Tabarani. Tengok dalam kitab hati. Check it out. Jangan lupa. Nabi kata, ramai akhir zaman umat aku buat haji linnuzhah, macam pelancong. Tak reti bahasa. Macam pelancong. Nak tidur sedap, bilik tak berkursi, bilik air nak dalam, nak ada aircon, pintu hotel nak nampak masjid. Mu siapa? Apa gitu semua? Tak pergi lah haji, pergi poket. Kita setuh sikit. Maknanya biarlah lillahi rabbil alamin. Haji yang sebenar, dia berdebu kaki, rambut kusut masal, kerana jauh perjalanan, kenderaannya tidak sempurna. Tak ada ilmu tak jadi apa. Makan saja, lagi hati ilmu orang mati, nak makan. Dia nak makan, tapi jangan kata korang, tidak apa dalam hati orang. Kita jangan buat lagu tu. Lagi lewa lu petang, tengok, duduk goreng bawang, beres, goreng bawang. Goreng bawang, nasi minyak supaya orang minyak. Faham? Tak main dah dagang Pak Malau. Goreng bawang, balik terus di rumah. Jangan nak malam ni, mek. Nasi minyak. Nampak? Duk goreng bawang dah ni, bawah rumah. Malah kadang tengok waktu beg kos hidup. Bercatung muka terimang. Dah imbu waktu beg sebeh kayu kokar. Kalau tahu bilang jari. Dah lah tukar 3 gia. 3 gia lah hak dia 3 tu tak imam bunyi kecing, tebu. Beranan ni. Tapi yang kata korang, gi nak makan, dah boleh tolong si mati. Gi nak makan. Orang gi nak tolong si mati. Nak tolong istighfar kepada dia. Tak. Kata Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Fiqh Islami, barang siapa yang membaca Quran dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala, summa wahaba sawabahu lil mayyiti yatilu zalika sawabu ilaihi. Kemudian dia hadiahkan pahala itu kepada mayat, insya-Allah sampai kepada mayat. Tapi lillahi rabbil alamin, bukan lil nasi minyak macam tadi. Kena ada ilmu belaka. Ada ilmu tak jadi gawat. Baik, balik kepada Maulidur Rasul Nabi SAW. Apabila pendekkan cerita, di antara insibar yang kita dapat ambil, iaitu kejujuran beliau sampai dipinang oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Orang puang pinang orang lelaki. Orang puang pinang orang lelaki. Dalam sejarah mencatatkan Siti Khadijah yang pinang Nabi, menggunakan perantaraan Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Sebab apa? Sebab itulah kata Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam tesis beliau Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, kalau tak silap pada juzuk yang kelima, sunat bagi orang perempuan yang melihat mana-mana lelaki-lelaki muslim yang baik agamanya, yang elok akhlaknya, yang menjauhkan yang haram, maka sunat pihak perempuan yang meminang, kerana beramal dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminang Nabi untuk anaknya Siti Aisyah. Sejarah tidak boleh ditipu. Kita dah pergi mana boleh mencari timba. Timba kena mari cari pergi. Tak pula damak situ. Faham tak? Dah lah letak mahal-mahal. Budak mari masuk comel dah budak. Tak? Boleh kerjakan ni boleh lah 500. Taruh fitih 5,000, masuk nok 8,000. Tak nyanyi ke dia. Budak pula mikir 8,000 baik beli aren je. Boleh congek. Congek pula sebulan, congek sama. Ni ada ke tak hari dah boleh congek. Budak-budak mutu lah tak bohong. Main mutu lah. Tak.
Lepas tu tak laku dari laki yang sering buat tak lampu lalong. Ni kita, ni silap kita. Kita tengok comel budak ni pergi surau semua dah. Subuh-subuh hari pergi surau dah, pergi berdengar dah. Nak benda ni. Jangan tanya pekerjaan. Bahkan mutu ambil lah. Tak pergi natu ambil pakai mutu. Macam muka dia lawan. Tak mustahil. Orang kata tak ni hafiz Quran ni. Hafiz Quran pun tak ada lagi. Natu aku akan mutu. Tambah. Nak kereta juga tak gostan kereta. Ibu Ita ikut naku. Orang nak mari masuk muzik mana ni. Ita ikut naku tengok 1.8 automatic. Berapa mok robot lapong. Faham tak? Mok lama dah nak duduk lawan ni. Faham? Terima selalu. La ilaha illallah. Kawan sewa je. 5 riyal sejam. 2 jam 10 ya. Dah dapat 2 jam. Sejam suku. Minta balik 3 riyal kat kereta ni. Mana? Bila nikah, bank masa minggu dia. Jual ayam panggang gitu. Padang dengan muka. Kata. Kalau baik pun ni kata akhir zaman. Dunia, nombor wahid. Nyakit ni kena belaka puak mana-mana. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Guru, Ustaz. Kalau nyakit dunia, jangan cakap so. Bal'ang ibnu Ba'ura, bapak wali. Ribu orang nadah kitab dengan dia. Hanyut dengan sebab dunia. Jadi jangan cakap so. Sebab itulah orang ceramah dia kata kedian kali wabillahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa makna? Dengan Allah saja ada taufik dan hidayah. Dengan orang lain tak ada. Taufik kekuatan kita dapat mempertahankan ketaatan kepada agama. Hidayah jalan petunjuk disuluh oleh Allah. Orang lain kalau boleh suluh pun kalau tak ada taufik tak pakuan. Ramai orang dapat hidayah tetapi tidak ada taufik. Mana dia kenal hidayah, dia tengok jalan baik tu ramanya bagi surga. Tapi dia tak boleh pergi. Lama mana dah dia? Orang lalu ke rumah dia 8 tahun dah. Itu hidayah. Sebab dia kata orang pergi surga ni bagus. Dia dengar. Hidayah dia panggil. Mana tahu jalan petunjuk jalan yang baik. Tapi taufik tak ada. Khalqu qudrati li ta'atillah tak ada. Kekuatan dapat membuat taat sebagaimana orang yang telah taat. Tak ada tu. Tengok saja bertahun-tahun. Dia kata bila dengar bang, dengar saja je. Daripada Tok Bilal tu yang orang jangok zaman muda bang. Handsome tomel pada mawi Tok Bilal. Bang dah tak mari juga. Siapa Tok Bilal tak ada berseputung gigi. Tak mari juga. Hebat. Ada menanda. 30 tahun 40 tahun dah azam. Tak mari. Hebat. Tak mau balik kepada Allah. Ini hebat. Bukan bang saja, beli mikrofon. Buku copong pula atas tu khabar. Siapa khabar? Tok Imam. Nolek jatuh golek dalam lokang pada dulu Tok Imam. Nak bakuk ni tu, copong atas. Kerana nak panggil mari. Tak mari kambing. Lembu nak tak reti bahasa. Siapa kata? Allah kata. Allah Ta'ala kata guanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini ada hati, ada otak, tak guna otak. Tak tahu lagi siapa mereka ini. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata dua otak, tak guna buat tengok. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga dua belah tetapi tak dengar dengan telinga. Dengar macam buat tak dengar. Orang bang masuk telinga kanan, tubik balik kot telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, tubik kot telinga kiri, ada hingga sikit. Lalu gak kot otak, ni tubik balik. Gak nanam tu. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan kuta. Balhum adal, kata Allah. Bahkan lebih bodoh daripada lembu. Ayat Quran. Orang mana ni bodoh pada binatang ni? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tak kira siapa-siapa. Anak dara, pok dara, birah, bestang. Tak kira siapa-siapa. Lalai daripada apa? Daripada ayat-ayat Allah. Di antara syiar ayat Allah,
azan yang dilaungkan di surau-surau, panggil hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Mari berhimpun berjemaah untuk dapatkan solat dan kejayaan. Tak erti. Ada hadis kira turun pagi balik petang. Turun pagi balik petang. Sama dengan bapak pangang. Tengok bapak pangang lautan itu turun bapak pagi. Turun buat benda. Turun cari makanan. Nah, baru segi dengan dia. Nah, kita buat balik nasi tengah hari. Bapak pangang buat balik dewok, dia sepi. Kedua turun pulau. Betul. Oh, alik roti canang tak nasi minyak. Bapak pangang, orang Dayak, buat balik pulau. Kura dua ekor atas belakang. Tapi bila waktu maghrib, bapak pangang pergi tak kuliah maghrib. Hak cawak kereta, hak galah supi. Pergi tak? Sini kedai basikal keting butuk pergi tak? Tak pergi kau. Keling tangan bulu, pergi tak kuliah subuh? Kita tak pergi kau. Anak beranak keling bulu. Adik-beradik bapak pangang. Betul ke tak? Ni mari ngelah tak hari dah. Apa suruh panggil? Tak betul kat tangan. Dia pakai buka minda. Buka minda. Allahu Rabbi. Contoh terbaik tak ada dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hak juang Islam ni dak ikut juga Rasulullah. Hak lawan Islam saja. Hak juang Islam. Hak takbir dah kubik orang mereh kat mak sabu, balik mak sabu buka undertaker pula. Dak lah hak makan lada. Macam mana? Tak ni baru dengar Allahu Akbar bergegar. Nah, sukanya mak sabu. Beri ceramah, kita balik undertaker pula. Lawan big show kedai kopi. Tak, orang kita berlaku. Tak berat nganang. Ada benda. Lepas tu main gitu kan. Jadi sahabat Allah tepek poster. Nah, balik tepek poster. Tengok Akademi Fantasia. Berjujuk BCD Syahrul Khan ni joget ada di rumah. Rumah siapa? Ketua pemuda. Benda-benda ni kena baiki. Baru dapat pertolongan Allah. Nak ikut betul. Berjalan di akhir zaman macam jalan di atas tali, main gura jatuh. Memang jatuh. Tak. Itu hak darat dah, hak sikit dah, musuh hak kuat dah, kufar Amerika macam-macam. Kita hak darat hak kapeh dah. Lepas tu dak ikut pula dengan sebetul-betulnya. Dah, berat nanang. Sebab itulah kurang kita harta, tak boleh projek dunia apa semua teruk belaka tu. Jangan bubuh perut. Kita orang beriman, kita yakin kehidupan yang sebenar akhirat. Sebab itulah bila Ibn Rabah berani duduk di atas, orang letak batu atas belakang, tetap tak berganjak. Batu bukan kecil, batu besar hak beteh orang buah atas belakang. Tak gerak, bukan saja letak batu, ambil besi yang panas, puh atas belakang. Ini yang kata Nabi bijak berjaya mentarbiah para sahabat. Sehingga para sahabat yakin kehidupan sebenar akhirat. Atas dunia, baca pun tak apa. Asal maaf kepada Allah. Kerana itu, bila sanggup bakar dengan besi panas atas belakang. Batu yang beratus-ratus kilo letak atas belakang, tetap wahid. Allah tak berganjak atas dasar Islam. Kita bukan batu hak ngai buat atas belakang. Air kotak. Mana buat atas belakang. Bergelepar selalu. Timalang. Sudah kerja kita. Berebut makuk jamban. Nah, kalau tambah beri aku nak belok dalam rok. Ugu. Beri juga orang tu takut belok dalam rok. Beli sendirilah tak tu. Nah, sama nenek moyang kita itu beli sendiri belaka kan. Nah. Jadi gila sudah ni apa, kalau gila ada duit raya bengong. Berapa ribu? Nak beri tambah beri sudah. Perjuangan kita kemak biar cerah. Nak dak gogek, lepas tu kita kau tambah ilmu pengetahuan tentang agama, kerana kita ini satu jemaah yang masih tidak mantap di dalam ilmu. Tak mantap. Tak pun nak ngaji. Tak pun nak belajar.
tak berapa nak mendalami ilmu pengetahuan. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awad, guru itu, adakah dia menjadi tuan guru gitu, ulama besar tu, dia ngaji macam kita? Wak lebih kurang. Masa dia muda, dia jawab. Kalau dia ngaji macam kita, wak lebih kurang gini, tak jadi tuan guru. Betul tak? Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz, adakah dia jadi ulama besar, dia mengaji lebih kurang macam kita? Tak. Bersungguh-sungguh. Tak. Zaman mudanya dengan kitab, dengan tu, dengan ni, mengapa itu ini, belajar ke sana kemari, bertahun-tahun, bersungguh-sungguh, siang dan malam, jadi tuan guru. Dua permata yang berharga. Itu kita ambil yang tiba. Baru jadi mahal. Kita ambil orang tak lagi, tak apa, ada tak ada sudah. Tak macam mana kalau hujan beres, tak mengaji, tak tahu kan hujan. 2 titik bunyi jatuh atas zinc, petek, beres, tak mengaji. Berat. Kalau cari makan, petik lagi. Boleh berang tau, petik kapal. Lik kot celah petik. Boleh lik. Ada kata. Berat dah kita juga. Dah. Sungguh. Ada hari dah kita ni. Kemah dah kita. Nak sokong Islam, sokong ulama, nak kepada Al-Quran dan hadis sebagai dustur, dak gelak insya-Allah. Kita mohon kepada Allah biar kemah nak sabit dah. Kita tambahlah pengetahuan kita, banyak benda yang kita tak tahu, maka kita langgar hukum Allah. Dalam hal rumah tangga, kehidupan harian kita, tak boleh lari daripada halal dan haram. Banyak benda-benda haram yang kita masih langgar dengan sebab kita meninggalkan majlis-majlis ilmu. Tak? 7 tahun kita buat kuliah muslimat. Orang rajin lah makcik tu, kan lihat kitab. Awal pada orang kabah tak moda bak sanding ni. Tak boleh kalau siapa gaul lelaki puang. Tanya nikah anak sanding juga. Tu hak harapan nak urip. Hak ayatan tak buat tu. Tak buat tu. Hak harapan dah ni, makcik ni bagus dah. Jibat pun dulu mari telekong ni jibat bulat dah. Bayang nikah anak sanding juga ni buat. Panggil mari pula dengan hak tukar andang muka ni. Nak kata lelaki, tak lelaki. Nak kata puang bulu king. Berat nak. Tak boleh nak beramal. Ni kata. Sebab itulah kita taat kepada Allah betul-betul, datang pertolongan Allah. Kita nak tolong agama Allah dengan kita mendalami agama Allah. Itu. Jadi nak sanding juga. Puang pada halian. Kalau pok dah tak kan. Ni pok tau. Anak dara dia kata ke ayah dia, kita ambil sanding ayah, nak apa molek kau. Nak kita dengar dah orang ngajar kata tak molek. Ayah ni. Mak pula, kalau tak sanding, aku mati mata tak tutup. Hebat. Main ubu mati lalu susah dah anak. Faham tak? Sanding juga. Bagung-bagang tambah orang gila. Baju 3 pasang pakai. Mula-mula baju kurung lah. Lelaki baju Melayu, seluk Belanga. Yang kedua baju wak puang pakai baju Cheongsam. Dan ikut majalah URTB. Arti pujaan lewat gitu, baju merah Cheongsam. Ikan kado saya keluar tak ada duk bapak. Ngatin lelaki pakai topi Jumbo, baju Jet Li. Tak? Mana awak guan ni jadi bodoh tu. Pakaian ketiga, hak puang pakai sari. Tangan ni tapung habis, macam tangan beruk. Bohina. Kenapa? Berbelang-belang tangan. Pusat jelek pakai sari. Sari mau enggak? Kalau lelaki kain putih cawat, junjung aja. Buat kacang tu. Kenapa guan ni? Berat nana tu. Dengar dah. Tapi tak boleh nak tinggal. Nampak? Sebab apa tak boleh nak buat? Sebab kita tak taubat daripada dosa. Inna siqata dzunubi tamna'u min khiffatil ibadati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
Imam Ghazali yang ku cari-cari itulah. Sesungguhnya ikatan dosa, berkah dosa tu dia pelik kita. Siapa tak boleh nak buat ketaatan. Dengar-dengar dah pasal dosa banyak. Tak boleh nak buat. Nah, sanding juga orang kita dah, orang kita belaka. Makan orang kata jangan makan campur juga. Buatlah suku. Tak, makan campur juga. Jadi bersanding ni boleh. Tapi orang yang tak batal air semayang dengan pengantin perempuan boleh. Kata setengah ulama, jangan sok tapak sirih, jangan pasang lilin, jangan lepas berat. Tu bid'ah belaka. Nak duduk atas kursi saja dua orang, mak nak tengok tak? Bubuh. Tapi orang yang nak tengok kaki, iaitu 7 golongan saja. Iaitu anak bagi pengantin kalau ada, ayah pengantin, pak saudara belah mak, pak saudara belah pak, anak saudara belah mak, anak saudara belah pak belah lelaki. Dah. Yang tak batal sembahyang, sanding boleh 3 hari. Lepas tu ikat mak kerja, ikat di kursi pelamin. Mak mari sini, mung kalau kata dengan nak sanding, kakak kita tutup mata, duduk atas pelamin. Tak? Cocok air keras, biar keras situ. Berapa orang wadah-wadah sungguh. Sunat pinang. Sebagaimana Siti Khadijah pinang Rasulullah SAW. Kerana tengok Nabi ni menegar, jujur, rajin, amanah dan macam-macam. Kita kata dah. La'ala khuluqin azim. Atas akhlak yang sangat agung. Sepatutnya menjadi contoh. Siapa orang puang pinang. Kita tengok comel, kita pinang. Biarlah kata pun pergi cari timbul seduli korang. Ikut Islam. Memang orang kata tak mau. Kita ikut Islam, orang kata tak ikut, kata kok. Jadi kita yakin betul tak apa. Tengok comel dah. Ni sama-sama surah. Kita duduk mari surah sok mau. Tak? Tengok. Mari sok mau budak ni buat natu. Nampak? Jangan tengok mari cerita cak muda-muda ni buat natu. Boleh berah sama-sama besang, sama-sama nadah kita, sama besang. Kan senang? Tak? Tak, minggu lepas kita dah nak pergi telefon besang, muka surat apa mana ni? Betul. Tapi tu guru jangan lupa. Ustaz jangan lupa. Mana? Kena buat nasi juga. Nah, sungguh. Nah. Berkatnya macam-macam mukjizat berlaku kepada Nabi. Dah ada cerita bab mukjizat. Siapa ulama karang kitab mukjizat tentang Rasulullah aja bertembung-tembung kitab. Maka satu perkara sudah. Nampak? Tak banyak-banyak perkara. Katanya Padri Buhaira ni budak ni masa kecil ni mu jangan buat barang. Dia ada tanda nubuwah, tanda kenabian. Kalau musuh-musuh terutama orang Yahudi tengok, bunuh budak ni. Sahabat tengok budak ni, Nabi kecil lagi, awang ikut jalan. Allah. Ada kita awang ikut. Anjing ada ikut. Faham tak? Awang ikut teduh Nabi. Tak mau ikut lagi. Allah Rabbi. Kerahkan mana? Siapa baca kitab tafsir budak ikut juga. Baca kitab hadis tak jadi apa. Buat kuliah pun tak jadi apa. Ceramah pun tak jadi apa. Berat nanam. Jadi macam ni, macam natang berat nanam. Lepas tu kita kena point dakwah kita, anak beranak kita. Kadang-kadang tidak ingat anak dara kita duduk dalam kejahilan, duduk dalam kezaliman, macam-macam. Tak, dia berfaham sekular. Anak beranak saja. Nah, jadi dakwah ni bukan kita nak ambil jawatan yang dipegang oleh mereka-mereka ni. Tak, dakwah ni nak mengubah sikap mereka. Jawatanmu tetap memegang, tapi mengubah sikap kepada Islam. Maka bila ikut Islam, ada iman dan takwa, dapat keberkatan daripada Allah. Walau anna ahlal qura, kata Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan takwa kepada aku, kata Allah, sudah pasti kami buka keberkatan kepada mereka daripada langit dan daripada perut bumi. Ya Quran. Bukan kita ambil dalam komik Raja Rimba. Bukan Quran. Dua syarat. Pertama beriman. Iman dah kita ramai-ramai. Tapi takwa tak ada. Mereka kutu kuat dekat langit. Semangat kita berdasarkan kepada upah mati-mati. Ada dogok-dogok.
orang mayat-mayat. Ni ada orang mati. Jadi dak rot cetung. Berok dengar ada orang mati. Ya, gol tu. 3 tempat hari ni apa? 15. Nampak dah. Jadi semangat lalu bukan sini ni cerita Afrika Selatan. Kata datang ni kata kaku dah. Buat iktibar ni cerita Afrika Selatan. Faham? Malam 2 kan? 25. Sudah dah semayang-mayang, duduk kat mayat. Orang tanya khabar. Orang duduk beratur belakang ambil piti. Dah, lepas tu tengok nak habis dah berisam, tinggal tengah cakap pergi beratur tiap. Takut terlepas lagi siapa? Tok Imam pada hariah 3 keping. Tapi jangan kata niat dia nak piti. Orang yang niat nak piti tak ada pahala. Tapi kalau dia tak niat nak piti, nak tolong buat fardu kifayah, orang beri duit, itu ala kulli hal. Kalau orang kaya, dak afdal ambil. Kalau orang miskin, ambil. Ulama kata. Nah, tapi jangan tuduh orang, kita tak kok dalam perut orang. Maknanya hati dia bersih. Sebab tu dibelah dada Nabi waktu keluar, dibersih daripada segala kotoran. Masa duduk dengan Halimah Sa'diyah, Halimah Bani Sa'ad, kampung tu takak belah. Itu hati dia kata. Kalau hati kasih ke Islam, maka tangan kaki tangan semua taat kepada Islam. Sebab hati dia raja. Dia pemimpin. Kalau pemimpin kasih ke buang musim, habis buang musim nama. Nah, buang musim. Buat ni dia ni musim buat. Yang kita sebut ni pasal banyak nak. Baru ni kita pergi di Baluk Makmur, Kuantan. Buang musim tengah garik. Tengah garik pasal api, saat dia musim ada naik selalu tengah garik. Orang nak pergi surga, nak pergi masjid, dia naik buang musim. Baca ada lembu. Lembu kalau cari buat buang musim kapok semua. Faham? Boleh naik buang musim. Sungguh. Sebab tu dah ada balhum abal, bahkan manusia-manusia ini lebih bodoh daripada lembu. Nah, kita kena sungguh kepada perkara akhirat sebagaimana kita sungguh pada perkara dunia. Orang nak buat maksiat sungguh. Nampak? Sungguh. Kita kena sungguh perkara akhirat. Tengok awak maksiat sungguh. Kalau tak sungguh, takkan boleh masuk, boleh terpilih Akademi Fantasia. Tengok duk test malam-malam. Gantung ni, nombor dada, nombor lokat. Tak, sorang. Peserta yang paling tua 50 hang. 55 atau 56 tahun ni terbit dalam harian Metro. Nak jadi bintang tak dia? Nak cuba nasib tak jadi penyanyi? Nampak? Dia ada lagu wajib pula, lagu Inggeris. She said, baby don't you lie to me no more. Ingat lagi. Sungguh tua dah mampu. Dan awak mana ke dia? Lalu Quran kata ini nak sebut Al-Quran. Baca dalam satu hadis Nabi kata, adibu auladakum bisalatin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran atau kama qala. Ajar sungguh-sungguh kepada anakmu, di antaranya kasih ke Nabi, kasih ke keluarga Nabi dan baca Quran. Ramai daripada pendukung-pendukung Islam akhir zaman tak boleh baca Quran.